Assalamualaikum dan selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar Ah, abang hari ini? ah, baik, alhamdulillah. Kadang-kadang soalan tu awal-awal pagi memang agak pelik sikit. Dia on Ya, saja. Berapa? Macam kemarin. itulah Berapa? itulah kira. Hari ni tiba-tiba okey. Ngamlah apa kabar? Jadi berapa? Hari ni 7 Muharram 1442 Ah, Hijrah bersama dengan 26 Ogos tahun 2020 Masihi. Hmm. wow. Jadi hari ini kami seperti biasa berkongsi di platform live White TV page Facebook. Kau tengok tunggang terbalik dia punya ni. Facebook page White TV ataupun laman Facebook White TV, satu platform yang baru disandarkan tapi menggunakan uh, platform yang sama Facebook dengan yang orang sama. sandarkan. Facebook juga, cuma konsep dengan Kos- teknik penyampaian yang berbeza. Sangat berbeza. Sangat berbeza. Bila kita bawakan sentiasa dalam bentuk live, bercerita begini, kalau ada live di mana-mana kan, macam tu hari teringin sudah, masa perasmian ladang pula, padang sasar, Padang tempat sasar. menembak tu, TLDM, PDRM, tapi tidak ada rezeki, diorang buat secara tertutup. Masa tu memang tempo PKP sudah rasanya. Betul. Jadi memang tak boleh masuk. Kalau nak ambil cerita sudah begini, oh nak ada tembak tepat, oh tak kena, sikit lagi, oh siring-siring. Kemarin pun sebenarnya ada kesempatan mau ke sana. Yang Di itu, perang Irak kemarin, Oh enggak, yang itu sebenarnya tidak ada berita apa pun berlaku. kan? Ya, jadi kita YTV mengikut rapat sumber daripada Majlis Perbandaran Sandakan rasmi page Facebook dia. Ya. Tetapi selepas kita follow up, tengok memang tiada apa-apa kejadian, dan saya sendiri bersempatan menghubungi beberapa rakan wartawan di Sabah ni, di Sandakan ni. Diorang bilang, tiada apa-apa juga. Tak ada. Maksudnya dia Dah aku tahu memang ini. tiada benda yang Dia berlaku. Tapi dijemput. Ya. kalaupun ada sebenarnya saya pun itu yang cakap kan. Aku ada juga ramai kawan di Iya. AGM terutamanya kerja-kerja di Bataras. Hmm. Langsung tiada pun caption status apa-apa yang Ya, orang bilang betul. mesti Terjumpa kah? ya tak mesti kazut salah kah? satunya mesti ada kan. Mesti ada. Yang Kurang-kurangnya. mempost. Salah satu lah kan dalam 5.000 rakan saya satu pun tiada yang Nah, mempost. ada yang bercerita Ustaz. Langsung Apa tiada. orang buat tu kan? Tiada. Jadi Langsung maksudnya tiada. tiadalah kejadian itu semalam. So memang tiada kejadian panik langsung yang berlaku. Tanda tanya pula yang timbul. Yang paniknya kami. Oh enggak juga. Aku tak panik, aku cuma tertanya-tanya. Sebab itulah kita bertanya dengan kawan-kawan kita kan. Rupanya tiada kejadian tu. Jo, di mana kau dapat maklumat itu? Jo, tiada ada. Jadi okey, tenang-tenang saya di posisi. Kami teruskan setiap hari. Lagi berapa hari kemerdekaan? Merdeka. 5 hari lagi kita akan sambut hari kemerdekaan 31 Sekarang Ogos. kita ke fokus ke sana sudah. Ya. Sebab yang di sini lambat respon. Oh, di sini boleh juga. Macam mana hari ini? Berapa hari bulan tadi? Yes, tepat sekali. Okey, sudah kita sebut. Jadi dia relaxnya. Jadi okey. Bergurau. Gurau-gurau di pagi hari. Mudah-mudahan kita sentiasa semarakkan merdeka. Kau tengok kira. Ada bendera. Yo, Meriah betul di atas Malaysia. ni meja ni kan meriah betul. Bagi dia berkibar. Angin aircon daripada sana, lepas tu kipas sebelah atas. Tapi kalau angin tu boleh kibarkan bendera kecil ni, maksudnya kami di sini memang kesejukan lah, tertiup-tiup lah kami ni. Sambil-sambil tu, hari ini kita akan bercerita tentang topik politik lagi. Kita tidak mau tenggelam dengan suasana bahang pilihan raya negeri Sabah ni. Betul. Kita sentiasa mau kongsikan apa yang sentiasa bermain dalam fikiran ataupun lidah ahli-ahli politik Sabah ni, pastinya Sandakan. kami akan mengutarakan cerita-cerita berbeza di setiap hari. Ya, kita Kemarin cuba bawakan lain, yang hari ini berbeza. lain, esok lain dan mungkin akan datang kita akan ubah lagi kerentak-kerentak yang lain. Ya. Tetapi okey, tiada masalah. Tidak masalah. Yang pasti audio respon tu kena sentiasa Betul. lebih cepat. Morning New York. Oi. Mungkin dia perasan cap yang semalam tu dipakai tu New York kan. So hari ni enggak. Hari ni kita pakai topi yang berbeza. Betul ke Al-Jazil Omar Martin? Oh, macam adik-beradik. Sorry bro. Hari ni enggak. Hari ni lain sikit. Morning Semarak Niaga, Morning White TV and Morning Sandakan. Hari ni topik dia apa kira? Pertama sekali kita mau dengar tentang Musaman. Kenapa itu? Ya, ada cerita yang kami akan kongsikan sedikit.
daripada mesej yang tular di aplikasi WhatsApp berkenaan dengan Musa Aman. Dan Actually juga- kita mau letak mau jadi TYT. Ya. Begitu. Kenapa Jadi, tiba-tiba ada TYT di situ? Aku pun tertanya-tanya. tuan yang Cik. terutama. Tak apa, kita akan ceritakan yang itu nanti. Kemudian kita bilang bersatu tiada kerusi. Siapa yang cakap bersatu tiada kerusi di Sabah pada pilihan raya negeri ini? Bayangkan, orang sudah kempen, YTV pun dipanggil untuk support ke Ketua Penerangan Bersatu Sabah pun cakap begini-begini. Tiba-tiba dia bilang bersatu tiada kerusi. Mau kena hantuk YTV ni dia bilang. Lepas tu kita akan cerita Filipina patut hentikan tuntutan terhadap negeri Sabah. Jangan mengarutlah Filipina. Sampai cerita peta semua kamu buat, kamu kena balik kepada landasan sebenar. Itu kita tengok, kita ulas apa yang dicakap oleh YB Vivian Wong, ahli Parlimen Sandakan nanti. Lepas tu, duit tidak mampu beli undi. Ini seronok sebenarnya kalau cerita ni. Iya ke? Iya. Duit tak boleh mampu undi. Iya, sebab mungkin ada sesuatu yang berbeza. Ada orang bilang Jadi apa? reverse Jadi- teknik sudah. Macam cakap apa tu? Ya. Jadi netizen dulu. Iya ke ndak boleh beli undi? Iya, kau tanya Iya ke? pengurusi Dibagi payung presiden. datang undi. Nah, begitu Itu adat daripada dulu. Bilakah kita sebut kemarin kah, semalam kah? Macam kemarin-kemarin dulu lah. Kita cerita bilang dapat 100, dapat 50 kan, naik bas Betul. ramai-ramai. Okey, tapi yang ini kita letak pula topik dia, duit tidak mampu beli undi. Wah, hebat. Dan satu lagi, calon muda jadi pilihan. Calon muda. Ya. Jadi macam yang kita selalu bahas lah setiap hari, sebenarnya orang pun mau calon muda, Ya, wajah betul. baru kan. Sebab Betul. kalau calon-calon yang lama-lama dulu mesti ada sudah yang ada cash dan ada Ya. yang tidak dapat menunaikan janji-janji. Jadi Iya, betul. di situ berlakunya undi terpecah-pecah. Ya. And then sekarang ni kenapa kita letak calon tu lebih kurang beginilah. Kalau UMNO BN pun dia akan sebut mau 80% Cina. Muda. Cina? Ya, aku terpandang si Almi, tiba-tiba aku tersebut Cina. Tadi si Asdar masuk tandas, tiba-tiba orang cakap Cina dengan dia. Kan? Dia mau calon muda 80%. Jadi bukan di BN saja, kalau nampak di parti-parti lain yang bakal bertanding, yang bakal meletakkan calon di PRN Sandakan ni, PRN Sabah ni, diorang memang akan letak di barisi orang-orang muda belia semua. Okey, itu satunya. Mana kau? Okey, ada. Okey, yang terakhir kita akan mau sentuh adalah sedikit cerita daripada belah-belah Parlimen Beluran. Dah sudah. Ya, Dah ini sudah senyap lah. ya, inilah kerusi baru di Telupit. So siapa yang mau? UPKO yang mahu Dun Telupit. Dan yang mengisinya tu nanti pun orang muda juga. Muda, calon muda lah. Jadi inilah antara topik yang kita akan kongsikan di YTB hari ini. Perlahan-lahan, tapi macam biasa. Pagi-pagi kita mau kasih regang-regang, stretching-stretching dulu, warm up dulu. Di pagi ni macam biasalah kita pinjam suara Kira untuk mengisi slot pagi dengan sedikit kita berhibur seketika. Kita ke commercial break. Oh begitu. Iya Aku- juga kalau berlakunya perang Irak di sini ada commercial break kita kan. Ya, nanti kita cobalah dengan Sebenarnya kan paparan dari skrin. tadi aku berpikiran tajuk lagu yang Kemana Engkau Pergi. Oh yang itu, aku tak tahu itu. Bagusnya dia bawa kan. Macam Dengan harapan bawa kita dapatlah ladaku. tajuk lagu Ya tu. kan kena silap bawa ladaku. Bawa ladaku kan bawa lagu pergi. Tengok tu, bawah daku pergi. Try test dulu. Lagu siapa? Lagu Anita Sirewek. Oh, Anita Sarawak. Itu lihat tu, ngam keluar tajuk dia dengan nama dia sendiri. Ya, gitu. Iya, itu dia. Okey, macam biasa, macam biasa. Sambil-sambil Kira tengah dapatkan lagu yang dia menyanyi. Okey, kita bawa semua follower yang tengah menonton kami di YTV live pagi ni kepada suasana pilihan raya negeri yang masih lagi panas diperkatakan, bukan dah terlalu panas tapi bahang tu ada. Kami pun berpeluh-peluh juga kalau buat live begini. Bapak lu betul. Berpeluh. Nanti selepas kita habis live, padam semua lighting, baru kita rasa macam redup sejuk sedikit. Redup jadi, sedikit sebab dan- ceritanya pula cerita pasal politik. Mau orang tertanya-tanya, "Ui, nak YTV kau cerita pasal TYT, si Musa Aman kau cerita pasal TYT." Ui, nak mau kena saman kami ni. Okey. Kita mau cerita berdasarkan apa yang tular saja. Dan ini bukanlah pengesahan kenyataan rasmi daripada Betul. YTV. Kami cuma sampaikan saja, kami tunjuklah siapa yang sebar tu. Yang sebar tu juga yang bukan dia. Bukan dia. Minta maaf, Cik. Bukan Sorry, dia. Tapi si Asdar respon terus. Biasalah betul kan. Ada mesej yang tular di laman sosial WhatsApp. Okey, kita bacakan terus sambil Kira mengisi tajuk dia hari ini.
bawahlah daku, kita bawa semua kamu ke cerita yang pertama berkenaan dengan Musa Aman TYT. Boleh kan? Boleh. Okey, kita bacakan. Ini adalah mesej yang tersebar. Musa tidak bertanding, UMNO bersatu star PBS dan PCS. Tengok, sepakat lantik Musa sebagai TYT Sabah jika berjaya ambil alih kerajaan negeri. Tengok, sebenarnya kalau ikut YTV, sumber ataupun cerita ini sudah berlegar sekian lama. Sebelum PRN lagi. Selepas kita tahu dia tertuduh, ada perbicaraan di mahkamah. Lepas tu dia ada pertuduhan 40 lebih kes tu. Di situ kami sudah dengar ura-ura berkenaan ini. Dan hari ini baru nampak betul-betul kenyataan seperti ini yang viral di dalam WhatsApp. Jadi dia kata menurut sumber, dia pun kata menurut sumber yang rapat dengan Musa Aman, Tan Sri Musa Aman, bekas Ketua Menteri Sabah, ketika pertemuan Musa dan pemimpin utama UMNO, PBS, Bersatu, PCS dan STAR. Wow, diorang ada sepakat sudah ni. Di kediaman Musa telah mengambil kata sepakat untuk berikan jawatan TYT, Tuan Yang Terutama. Sekarang ni Tun Johar kepada Musa Aman jika berjaya ambil alih ambil alih kerajaan Sabah. Okey, mereka juga sepakat untuk menggugurkan tuntutan yayasan terhadap Musa Aman. Masya-Allah. Banyak betul. Kenapa begitu? Tapi tak apalah, ini kita baca saja. Tak maaf. Baca daripada sumber ni dan menurut sumber rapat juga dia bilang, bagaimanapun mereka memberikan syarat supaya Musa Aman mengeluarkan dana kepada setiap calon yang bakal bertanding di PRN nanti. Tuntutan awal dikatakan, million je. Tapi tak apa. Sedikit saya kami bagi dia punya cerita, kamu kena cari di mana sumber rapat yang kami dapat ni. Kami berterima kasih kepada yang berkongsi tentang maklumat ni. Tujuan dia sudah pasti hampir sama. Ini adalah gelombang politik yang berlaku di Sabah. Diorang pastinya akan mengutarakan pelbagai topik, pelbagai cerita, pelbagai berita, sensasi, spekulasi dan sebagainya untuk mengalih perhatian orang terhadap kekuatan, melumpuhkan ataupun melemahkan semangat dan sebagainya. Tapi ini adalah maklumat yang biasa kami kongsikan dan maklumat lanjut boleh kamu carilah di mana sebenarnya sumber yang kami terima dan kami boleh katakan sumber ini daripada siapa seandainya ada yang bertanya nanti. Jadi tidaklah kami dicakap sebar berita tidak benar. Ya. Gitu. Kami cuma kongsikan, mengajak warga Sandakan, netizen supaya melihat sendiri bagaimana kami cuba untuk membawa pemikiran warga Sandakan di dalam tempoh pilihan raya negeri ini, bahang-bahang pilihan raya, untuk sentiasa menerima maklumat dan menapis maklumat yang tidak benar dan terima betul-betul daripada sumber yang sahih. Banyak sebenarnya sumber yang kita boleh rujuk yang sangat mudah untuk kita dapatkan maklumat palsu. Dan paling mudah senang-senang kamu merujuk di YTV lah. Semua fakta. Kami sebar berita betul saja dan kami cuba sekat berita palsu. Jadi ada? Ada sudah. Ada. Ya, kita try dulu nih. Anita Sarawak ini, harap-harap dialah sudah. Dialah sudah. Sama lagu ini banyak yang cover. Jadi itu aku ingat lagu Anita Sarawak, tapi tengok perempuan tu lain pula. Itu dia punya punya prop. Okey. Bawalah daku pergi dulu. Bawa saya kira pergi lagunya sebelum kita pergi topik yang kedua. Kita mau tahu apa cerita Filipina ni sebenarnya. Kita tes dulu ya. Aku nak mau terlalu sunyi begini. Adakah muzik dia masuk sudah? Ada muzik dia masuk. Okey, sambil-sambil dia tengah ni, dia mau pastikan lagu tu memang lagu, jangan dia bilang ini daripada perempuan. So ada lagu dia. Keluar sekali dengan penyanyi dia. Okey, kita cuba tukar lagu lagi. Okey, sambil-sambil dia mencari lagi, kita teruskan. Ada sudah. Kita teruskan dengan Kira lah. Aja sih aku bilang teruskan tu tadi. Kita teruskan dengan Kira. Lepas ni kita ada sahabat kita boleh menyanyi, ada seorang ustaz tu boleh menyanyi, Asdar boleh menyanyi, Almi boleh menyanyi, diorang semua tes suara. Abang Amro boleh menyanyi. Nanti dia cuba menyanyi, Kira tolong ajarkan. Betul kan?
Sudah kah sudah? Bermanakah tiap baris kata-kata, ataukah hanya di bibir saja? Bersungguhkah rindu yang engkau pamerkan, ataukah sekadar lakonan? Kenapa mati? Usah. Tidak. Hah? Tidak lagi? Tak patut, tak patut. Tadi yang menyanyi-nyanyi itu memang adalah, tapi suara saya masuk sebenarnya. Oh, boleh dengar di sini, tetapi tidak masuk di dalam skrip. Kami tahu sudah. Cakap boleh, cuma masalah Iya. sound tuh dia tidak keluar. Betul. Apa yang saya cakap tadi, sound di sini boleh dengar, tetapi tidak masuk di dalam live sebab Coba balik. dia punya apa nama kita sebut yang kotak kecil? Mixer. 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 Oh, kira. Mantap dah. Tiap baris kata-kata, ataukah hanya di bibir saja? Sungguhkah rindu yang engkau pamerkan,
Kedengaran itu suaramu dia sabar lama. Kita main-main juga guys, jangan kecem guys, dancing. Oke, itu lagu Purnama Merindu, nyanyian Siti Nurhaliza. Dato gitu ya. Datuk Siti. Alah, Datuk elok saya panggil Siti. Kak Siti. Okey, Kak Ti. Atau Tok Ti, yes, betul. Jadi, satu lagu, dua lagu, tiga lagu? Boleh. Boleh. Kasih sambung lagi next song daripada Kira Bombastic. Nanti Kira akan keluarkan satu cover lagu yang mungkin boleh dia bawa 100%. Baru kita tengok betul-betul lagu dengan dia punya, apa orang bilang, video klip. Video klip lagu lagi tapi cover lagu lah. Sebelum kita dengar sendiri single daripada Kira. Mana tahu kan? Single pertama daripada Kira Bombastic. Okay, saya pun ada terbaca-baca juga, wow, satu komentar daripada seseorang lah di WhatsApp juga. Memang sangat-sangat bernas apa yang dikatakan. Dia bilang PRN kali ini adalah yang teristimewa buat rakyat Sabah. Bagus dia kata. Dia punya tu, rakyat tidak mampu, tidak perlu disogok dengan isu remeh-temeh kerana rakyat Sabah sudah matang dalam hal memilih. Iya. Sambil tu lagunya apa? Lagu tadi kalau ada tadi daripada Dato Siti, sekarang Iya. ni pula pergi Siti Sarah. Siti Sarah Action. Raisuddin. Tanpa vokal HQ. Oh, no. Aku baca saya di situ tajuk dia yang mana? Semakin. Itu tajuk dia semakin. Ada tajuk lagu macam tergantung. Semakin. Iya. Apa? Kita biarkan. Tahu sudah tu. Sudah terdengar. Kalau sudah aku menyanyikan. Aku tak peduli walau kau sakiti aku, hati ini takkan rapuh mencintai kamu. Ku tak peduli walaupun berulang lagi, hati ini takkan mungkin membencimu. Sampai saat ini aku tak pernah mengerti, rasa ini selalu saja melekat di hati. Semakin jauh, semakin aku rasakan dekatnya dirimu di hatiku. Semakin benci, semakin aku tak mampu, hatiku tetap berkata ku mencintaimu. Ku coba pahami mengapa harus begini. Cinta ini takkan mungkin dipaksakan. Sampai saat ini aku tak pernah mengerti, rasa ini selalu saja melekat di hati. Semakin jauh, semakin aku rasakan betapa dekatnya dirimu di hatiku. Semakin benci, semakin aku tak mampu, hatiku tetap berkata ku mencintaimu. Sampai saat ini aku tak pernah mengerti,
resah ini selalu saja melangkah di hati. Semakin jauh, semakin aku rasakan betapa dekatnya dirimu di hatiku. Semakin benci, semakin aku tak mampu. Hatiku tetap berkata ku mencintaimu. Ku tak peduli. Terima kasih. Oh ya. Lagu karaoke ujung dia punya apa skrip lagu apa warna? Terima kasih. Ini kata lagu bukan this is lirik lagu dalam bracket terima kasih. Rupanya itu bukan dalam lagu. Terima kasih. Macam mana sudah potong semangat? Aku tak peduli. Oh gitu. Itu dia. Jadi dua lagu yang dinyanyikan oleh Kira Pembasik. Memang hari ini dia bercerita tentang Purnama Merindu. Lepas tu dia bilang semakin. Semakin. Rupanya ada Gitu. tajuk yang semakin. Dia letakkan tajuk semakin sebab banyak mengulang perkataan tu semakin. Ya, itulah tu. Pernahkah kamu dengar hari itu kami live yang bercerita dengan si Ustaz, Ustaz Fakrul. Ada satu perkataan yang bila dia sebut pasal Qamarun, pasal bulan tu kan. Qamarun. Dia cerita pasal Qamarun. Rupanya Elizabeth Wong kan. Elizabeth Tan. Elizabeth Tan pun ada sebut. Dia bilang sudah, cukup. Oh, semua sudah. Jadi semua sudah. Makan pun sudah, Semua sudah. menyanyi pun sudah, Sudah. tinggal kita bercerita pun belum. Ya, semua diceritakan sudah. Yang ini belum kita ceritakan. Balik pada topik yang kedua selepas kita cerita pasal Musa Aman TYT. Yep. Cukup, pandailah kamu cari sumber dari mana. Kami sudah kongsikan. Memang ada berita-berita, cerita-cerita yang berlegar di ruang udara Sandakan ni berkenaan dengan TYT. Jadi dia bilang bersatu kerusi tiada kerusi bersatu tu macam mana tu? Itu sekejap lagi. Oh, sekejap lagi. Kita mau cerita pasal Filipina dulu. Okey. Okey, Kenapa dengan Filipina? patut hentikan tuntutan terhadap negeri Sabah. Sabah. Itu seperti yang dikatakan oleh ahli parlimen Sandakan sendiri, YB Vivian Wong. Dia bilang Filipina harus menghentikan sebarang tuntutan tidak berasas terhadap terhadap Sabah dengan segera kerana provokasi seperti itu keterlaluan dan tidak bertanggungjawab. Biasa perkataan keterlaluan tu yang sepatutnya tidak menggambarkan bahawa inilah tuntutan yang tidak berasas dan tidak patut dibuat. Sangat keterlaluan. Macam mana bercerita yang terlalu lama tiba-tiba dibangkitkan semula. Jadi ahli parlimen Sandakan Vivian Wong berkata beliau menyokong sepenuhnya tuntutan Ketua Menteri Datuk Seri Syafiee Apdal yang menggesa Menteri Luar Negeri Datuk Seri Syamuddin Hussein untuk mengambil tindakan segera dengan memanggil Duta Besar Filipina ke Malaysia untuk memprotes provokasi tersebut. Okey, katanya ia merupakan tindakan yang amat tidak bertanggungjawab oleh negara Filipina. Okey, dia bilang kan tuntutan mereka terhadap Sabah telah beralih daripada retorik politik semata-mata sebelum ini dan sekarang ni meluluskan rang undang-undang yang baru. Kau bayangkan. Lepas tu ini sama sekali tidak dapat diterima dan bertentangan dengan kebijaksanaan diplomatik konvensional. Itu kenyataan dia semalam. Kenyataan ini timbul berikutan satu laporan yang dikeluarkan oleh Jawatan Kuasa Hal Ehwal Luar Negara Filipina yang mengatakan baru saja meluluskan rang undang-undang berkait percetakan peta Filipina. Dengar ya, berkait percetakan peta negara Filipina dengan membenarkan kerajaan mereka untuk memasukkan negeri Sabah dalam zon ekonomi eksklusif 200 batu atau dalam bracket Z ke dalam peta pasport negara itu. Bayangkan, maksud dia peta dorang ni yang kita nampak macam bentuk apa tu FK ataupun bentuk apa tu Filipina punya peta. Tetapi kalau diikut dorang punya undang-undang yang baru ni,
peta tu termasuk dalam kepala Sabah tu. Ai. Sabah punya bentuk peta tu. Jadi itu yang dia bilang Timbullah mengarut. isunya di situ. Ya, timbul isu. Dia bilang keterlaluan. Jadi dia bilang Vivian berkata Persekutuan Malaysia ditubuhkan berikutan penggabungan Persekutuan Tanah Melayu Borneo Utara Sabah, Sarawak dan Singapura pada 16 September 1963 dan status Sabah sebagai anggota pengasas Persekutuan Malaysia juga dinyatakan dengan jelas dalam senarai negara anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Iya. Begitu itu. Jadi kita tidak mau sebenarnya. Yo, what's up? Kita tidak mau maklumat ini tidak sampai dengan audience disebabkan masalah sound. Iya. Any problem? Krik krik. Any problem sound? Ya, kalau dapat dengar ataupun tidak dengar di live. Di live, yes. Okey, jadi itu yang kita dapat jelaskan berkenaan dengan tuntutan Filipina ni patut dihentikan. Sudahlah. Mengaku sajalah. Cukuplah negara kamu tu yang ada sekarang. Okey. Jangan sampai kita terlalu seronok dengan perjuangan yang tidak berasas, menuntut negara orang pula menjadikan negara mereka. Jadi mungkin kita minta followers supaya cek masing-masing, sebab kalau ikut kami di sini sound okay, no problem, boleh dengar loud and clear. And then respon dia ngam sudah dia bilang. Okay, thank you. Yang komen tu saudara Fakrul Razi Muhammad Yunus. Thank you saudara. Aku kenal dia ni. Dia ni yang jualan Orangnya ni. baik. Baik orangnya dulu. Dulu sekarang. Bagus. Bagus budaknya ni. Dia ni. Okey lah. Nanti kita promote. Okey. So thank you sebab respon. Ya. Mungkin ada setengah smartphone yang bermasalah. Mungkin Dari kami segi speaker ke apa mungkin. Ya. Tapi kami akui memang sekarang ni ada masalah sedikit. lain lah. Masih lagi Yang masih kemarin kami terpaksa cabut benda tu supaya live tu supaya kami bagus-bagus formal sedikit jadi rock terus ke tepi kau. betul-betul dalam mood santai sudah kemarin. Habis cerita pasal Filipina patut hentikan tuntut Sabah tu. Iya, Barulah tiba-tiba masuk pula yang tadi. Balu pun boleh. Siapa pula yang meninggal ni? Tak tahulah. Baru tiba-tiba pula dalam peta kan? Ya, melampau betul loh. Jadi kali ni kita mau ke cerita yang seterusnya lah. Ya, berkenaan dengan bersatu tidak ada kerusi. Betul. Kau bayangkan daripada awal lagi sebelum Penamaan Calon selepas pembubaran DUN Sabah yang diumumkan oleh Datuk Seri Shafie Apdal, parti yang paling awal disandarkan ni yang bersuara adalah Parti Pribumi Bersatu Malaysia ataupun PBBM ataupun Bersatu di DUN yang baru N51 Sungai Sibuga. Tiba-tiba hari ini keluar kenyataan daripada seorang anggota Majlis Tertinggi UMNO mengatakan bersatu tiada kerusi. Kenapa begitu? Betullah. Bersatu tiada kerusi. Tiada kerusi untuk bersatu di Sabah. Tapi ia sebenarnya merujuk kepada satu kenyataan dikeluarkan oleh MT UMNO. Ahli Majlis Tertinggi UMNO. Mana artikel dia? Mana artikel dia? Dia yana. Mesej daripada kasih dengar dulu. Bertalu-talu bunyi. Tit tit. Okey. Nampak sangat famous. Okey, minta sharekan di dalam tim White TV berkenaan dengan bersatu. Kita tercicir berita tu. Tajuknya ada, tetapi dia daripada seorang MT Datuk Zaidi. Oh, okey. Yang bercakap semasa di pilihan raya kecil Slim. Beliau ada menyebut sebenarnya kejadian perbincangan berkenaan dengan kerusi ni adalah telah disepakati lebih awal. Jadi mana-mana kerusi yang dimenangi oleh Barisan Nasional sebelum ini kemudian berlaku lompatan yang tinggi, okey, menyebabkan
kenyataan itu sepatut difikirkan semula. Sebab di situ seolah telah dimuktamadkan bahawa kerusi yang menjadi dominan kepada UMNO, Barisan Nasional itu dikekalkan untuk UMNO dan BN saja. Tapi tiba-tiba berlaku lompatan kata yang banyak. Jadi kita tengok daripada kerusi UMNO yang asalnya melompat kepada Bersatu. Keluar parti dan menyokong Bersatu. Jadi inilah nih kes-kes lompat-lompat ya, nih. dan kerusi Bersatu ini pula dituntut. Bersatu pula menuntut kerusi tersebut. Ya. Nah, ini yang saya masih faham berkenaan dengan kenyataan yang dibuat oleh MT UMNO itu. Tapi kita tunggu daripada artikel yang asal. Kami rujuk daripada sama ada Sinar Harian ataupun bukan Sinar Harian, Awani. Metro atau Awani? Ada dua sumber yang kami dapat yang bercerita tentang kerusi Bersatu ni. Tidak akan ada kerusi untuk Bersatu. Lebih kurang begitulah. Jadi kalau tiada kerusi macam mana lah tuh? Pasal orang duduk di bawah, di lantai. Astagfirullahaladzim. Mestilah lah itu. Besilan tak dapat. Orang tak nampak. Jadi seolah-olah orang ini tidak ada tempat di dalam pilihan raya negeri ini nanti. Apapun itu kenyataan dikeluarkan oleh seorang MT tau. MT ni memang suara dia terpakai dalam barisan majlis tertinggi. Jadi untuk pilihan raya negeri pula, diorang bersuara. Kalau presiden sudah cakap begini, pengurusi sudah cakap begini, tiba MT pula bersuara, kita tengok dia memang sengaja menimbulkan spekulasi daripada pelbagai sudut berkenaan dengan cerita ni. Kami terpaksa stop sekejap yang itu sebab kita tercicir cerita asal dia. Jadi kita Tapi kamu bayangkanlah kan, kalau sudah ada gerak-geri begitu, baru-baru ini pula kami juga dipanggil untuk daripada Ketua Penerangan Bersatu Sabah, Saudara Khairul Firdaus, di tempat tu yang melancarkan 100 cawangan Bersatu Dun Sungai Manila. Tiba-tiba dorang seronok begitu. Dah ada kursi rupanya kami ni. Dah bolehlah kami bertanding ni. Nah, kamu tengok. Di situlah Perikatan Nasional cuba untuk meredakan kepanasan, kehangatan bahang pilihan raya negeri ni bila dorang berkempen tiba-tiba. Nanti timbul pula isu boykot dan sebagainya. Begitu, biasa begitu kira. Itulah yang selalu kita dengar ya. Memang biasa terjadi sudah begini. Tapi tak apa, nanti kita sambung sedikit lagi. Kita pergi beralih kepada topik yang lain. Duit tidak mampu beli undi. Ya, kenapa tiba-tiba ada keluar isu yang begitu? Okey, macam saya tadi cakap tadi masa si Kira tengah cari lagu Semakin tu kan. Ada satu kenyataan daripada dia cantik ulasan orang ni. Saya tidak tahu siapa nama dia sebab dia message yang tular di media sosial. Betul. Di Facebook. Dia bilang mengulas sedikit tentang kenyataan sesetengah pihak mengatakan ada duit, ada undi. Tapi dia bilang maaf, terlebih dahulu tidak semua pengundi menjual undinya dengan wang ringgit. Ya. Dia bilang pangkat maupun janji. Walaupun ada segelintir, tetapi ia tidak mewakili semua pengundi. Kenapa? Sudah 14 kali PRU, maka ia satu tempoh yang cukup mematangkan. Okey. Jadi percayalah bahawa PRN kali ini sangat istimewa. Kita baca dengan nada mood orang ni apa ini? Jadi dia mood kononnya santai dari segi istimewanya bukan pula istimewa. Istimewanya ya, dia bilang keputusan PRN sukar dijangka kerana kali ini memang istimewa. Dia bilang jangan kita pandang rendah parti-parti yang baru bangkit kerana tiada yang mustahil dalam politik. Betul? Betul? Ingat keputusan terakhir pengundi adalah di atas kertas undi. Dia bilang jangan pandang enteng pada parti yang baru wujud. Parti yang baru wujud yang saya boleh kata ni Pejuang, PCS dan Bersatu pun masih baru lagi. Masih baru lagi. Dan yang lain-lain tu semua parti-parti lama. Jadi jangan pandang enteng dengan dorang ni. Tiada yang mustahil dalam politik. Dan dia kata kenapa duit, dan saya mau sentuh di sini sikit. Kenapa kita pun letak tajuk undi tak mampu beli duit tak mampu beli undi. Ya, sebab itu? kematangan. Ya. Bila orang Sabah sudah disebut sebagai matang, yang mengundi ini pula tengok semua pemain-pemain politik yang sudah lama. Dia apa juga ini? Contohlah kan ada. Si contoh. Musa apa juga? Siapa si Yajiji juga? Dia juga. Si Sapi juga yang bertanding. Siapa lah Aziz Zaman juga. Begitu. Betul. Dia tengok
Dan ada persepsi dia pula mengatakan seolah-olah pemimpin ataupun calon yang bertanding ni nanti ibarat pelakon sinetron tadi. Dan kita ni Indah sebagai kabar pada rupa lah katakan. macam begitu juga, tetapi dia kita pengundi ni akan melihat sendiri dan menganalisis secara kendiri dia bilang. Kita boleh menilai, okey Kak, aku tahu kamu pernah cakap sebelum ni, videomu tular pasal kami berjanji akan memberi jalan yang bagus untuk Sabah. Yang berlubang-lubang tu kita tutup. Sekolah kita akan bangunkan. Universiti kita akan bina. Kita cap Menang bangunan. saya besok. Menang besok. Lusa kami start sudah. Pecah tanah dulu. Yang pecah kami sambung. Ui nah, sampai suara hilang. Begitu nada kempen. Nada Ya, orang memang bersuara. saya dengar sudah sampai yang besar baca pun. Ya. Minta maaf. Begitu. Kempen ni suara hilang sudah, minum dulu. Minum dulu, masih juga hilang suara. Sebab balik-balik bercakap. Jadi inilah pelakon sinetron yang dimaksudkan oleh ni. Iya. Dan kami tengok saya dapat. Bercakaplah kamu sana. Mengundi, kami tahu juga siapa kami mau pangkat. Betul. Jadi kalau ada duit yang ditabur, okey undi, okey jangan lupa undi. Ini sedikit minyak, duit kopi, duit belanja ya. Pakailah. Tapi jangan lupa pastikan kami insya-Allah lepas pertandingan ni kami akan beri dapat lagi. lagi Nah, begitu begitu. kan. Memang Macam biasa dengar sudah ini. Biasa terjadi sudah Iya. begitu. Jadi memang ada coy lah kenapa keluar cerita begini. Iya, satu lagi kira. Apa lagi? Ini parti yang pertama sampai. Yang kedua pula RM50. RM50. Ini kami bagi. Dapat teruskan undi kami insya-Allah kami akan. Inilah calon kamu nanti, dorang akan datang. Okey. Datang lagi satu parti. Kau tahu undi pilihan raya ni atau pilihan raya berlaku begini ni? Boleh bah buat tabung, mungkin boleh simpan dalam 300. Oh wow. 3,5 satu keluarga. Sebab semua datang dengan habuan, dengan belanja begitu. Betul. Itu di Sabah. Sempat merasa pilihan raya beberapa kali itu senario dia yang berlaku. Tapi apa yang diulas oleh orang ini sangat bagus dan yang pasti adalah pemilihan jawapan akhir dia adalah di atas kertas undi. Begitulah kan kira? Yalah, sekarang ni kan memang akan timbul musim-musim undi, musim-musim orang menilai, yang mengundi pula musim-musim menilai sudah yang mau memimpin, mau yang bertanding mana ini. Jadi dia akan nilai sudah semuanya. Ada kalau orang berpikiran matang dia tidak akan jual undi lah macam yang dia cakap tadi. Tapi Tidak sekiranya orang itu dia nampak masih orang yang sama, ya mungkin dia terpaksa jual undi juga lah. Terpulang lah. Sebab bila dia tiada choice, ini bagi aku ini kan. Dia ke sana dia pemimpin yang sama. Dia ke sana pemimpin yang sama. So bila yang ini bagi lebih, ke sana je lah. Begitu. Tapi sekarang ni bila pemimpin semua baru, calon pun baru. Jadi orang masih confused mana sebenarnya yang terbaik ni. Tapi sekiranya ada orang yang boleh berpikiran matang, sebenarnya undi ni pun memang tak boleh dijual pun. Tak boleh. Tapi kalau rezeki depan mata siapa mau tolak? Iya betul. Jadi sebab tu ramai yang sudah ambil. Ramai sudah ngambil. Betul lah, kau bagi aku ambil. Betul. Aku undi rahsiaku. Ini selalu lah aku dengar. Tu bagi aku begini, beras begini-gini dengan duit begitu. Tapi alah, aku ni mana-mana lah aku undi. Itulah berlakunya sudah. Tapi tengoklah macam mana credibility orang tu kan. Calon itu sampai sanggup menjual atau sanggup membeli. Betul, membeli undi dengan duit yang sedikit. Jadi tajuk yang seterusnya, topik yang seterusnya kita calon muda kan. Dia bilang calon muda jadi pilihan. Kenapa? Begitu. Sebelum ni kan Barisan Nasional ada menyebut Datuk Seri Ibu Mokhtar sendiri diorang mau 80% calon yang akan bertanding pada DUN 73 kerusi DUN yang dipertaruhkan pada pilihan raya ni adalah golongan muda. Betul. 20% lagi tu yang lama-lama lah, yang veteran, yang senior lah. Yang mungkin pernah bertanding juga. Iya betul. Termasuklah beliau sendiri. Termasuk beliau sendiri. Jadi kalau diikutkan memang peratusan orang yang memilih pencalon baru memang banyak lah. Dan dalam 80%. Itu BN kata. Tapi kalau kita tengok realitinya memang yang tengah mencalonkan, yang tengah melobi, yang tengah berperang sekarang ini, bergerak di akar umbi adalah golongan muda. Kita bagi contoh. Saya memang mata sudah terpandang. Hebat. Tahniah kepada PCS. Ya, saya pun Parti nampak Cinta sendiri. Sabah kerana dorang seolah memonopoli kawasan. Betul. Seolah-olah dorang memang ada di siring-siring kami ni. Limpah saya PCS. Tengok maklumat saya PCS. Betul. Dan orang buat stiker-stiker like apa semua tu PCS. Jadi mewarnai mata dan sanakan. nampak sangat orang bilang diorang menonjolkan kecintaan. Menonjol.
bukan menonjol pula, menonjok pun boleh. Ya. Menonjokkan Aha. kecintaan diorang. Hashtag diorang pun apa tuh? Kasih sayang. Kasih kah? sayangku padamu. Kasih cinta, cinta. Kasih cintaku padamu kah? Anda tahu lah lebih kurang lah cinta-cinta. Kira-kira cinta-cintun lah gitu. Sebab dia punya lambang pun love. Jadi Hmm. baru-baru ini pun ada rakan juga yang terlibat. Ada yang saya nampakkan kemarin betul. site di WhatsApp. Dan dia Hmm. memang aktif berjalan kemana-mana, berkempen kemana-mana. Dan banyaklah aktiviti yang dia Campaign buat. pula dengan image, dengan baju. Dengan warna Nampak- baju merah. Jauh-jauh lagi love, memang love. Dari jauh mungkin memang nampak sudah. nampak sudah. Jadi mungkin kalau kira join salah satunya tidaklah nampak. Kalau yang Rabun tidak nampak lah. Iya, kalau kira join dengan baju merah begini, kau pun kita. Oh sekali kah? Oh tak, kau YTV. Begitu. Jadi itu salah satu dia. And then daripada warisan pun sebenarnya yang menawarkan diri daripada awal dia adalah calon berpotensi pun usia dalam 40-an. Sorry, betul. awal bawah 40-an. Bawah 40-an. 38, 39, 40, 41. Range umur itu yang menjadi yang menawarkan diri sebagai calon. Di area Batu Sapi, di Tanjung Papat ada calon daripada PAS. Okey, nampaklah sedikit sudah ada PAS meletakkan diri dan dorang seolah-olah mahukan kerusi Dun Tanjung Papat tu dan bertanding di sana. Di Elopura di sebelah Telupit pun ada. Telupit. Itu yang kita akan Bukan sentuh akhir Tulip, sekali ni. Bukan. Di Dun Telupit. Di Sungai Manila, Sungai Sibuga. Sungai Sibuga ada sudah yang minta YTV untuk tolong ketengahkan calon ini. Tapi kita tengok sejauh mana dia betul-betul mahu. Kita risau. Kita tengah sebut nama dia sebenarnya. Aku bukan, aku tak mau nama aku disebut-sebut sehingga melukakan hati pemimpin. Sedangkan aku tak mau bertanding ni. Tapi dia sudah minta and then cara terbaik adalah kamu ketengahkan dulu profil calon tu. Betul. Kongsikan dengan kami dan kami akan tengok. So daripada sinilah juga kita berjaya untuk mengenal pasti calon itu muda atau tidak daripada profil yang diorang hantar kepada YTV. Dan kita boleh kita pun tidak juga lah orang bilang mau kita post dia, kita upkan dia dengan cerita yang kami create sendiri. Kami mau tahu je latar belakang dia, siapa dia sebenarnya. Jadi kami boleh meyakinkan orang dengan benda yang betul. Iya, betul. Jadi daripada situ kami nampak memang daripada kalangan orang muda. Iya, dan masih muda dalam lingkungan. Mungkin paling tua pun 30-an kan? Paling tua lah saya sebut tadi 40, 41. 41. Dalam 38, 39. Sangat muda. Ada sangat lagi muda. yang bawah daripada itu, mungkin 35 yang menjadi calon. Sekarang ni dia memang dikategorikan dengan pencalonan baru, lepas tu umur pun baru, Umur muda. dan memang muda lah semua. Ya, jadi tengok dia muda dan belia ni akan mendominasi nama ataupun barisan calon yang akan berhenti pada pilihan raya negeri ini. Rasanya begitu nanti. Begitulah. Jadi itu sedikit tentang kenapa kita bilang calon muda jadi pilihan. Jadi sudah pasti diorang mengangkat belia. Sudah pasti mereka melihat potensi dan kematangan pemimpin yang ada di Sabah, barisan yang baru dan rakyat Sabah juga khususnya yang bakal didekati. Orang muda bertanding, bila menang, diorang akan banyak dapat mampu mengajak orang-orang muda juga. Sebab orang-orang bagi muda ni platform. pula, kalau yang bertanding orang muda, baru dia berjiwa muda, berjiwa rakyat, dia memang lagi senang orang muda kan dengan dia. Tenaga lagi. Tenaga dia, lepas tu dia fikiran dia pun dia luas, dia masih memandangkan aktiviti orang-orang muda dan orang-orang tua. Jadi kalau macam Betrin ni kan dia ke arah Betrin je bang. Iya betul. Jadi orang muda ni dia tidak pandang sangat. Jadi sebenarnya orang muda tu pun penting juga untuk mengundi. Sangat penting. Tengok saluran nanti, saluran 1, 2, 3 macam mana. Dan kita tengoklah kuasa memilih sekarang ni sebenarnya daripada saluran mana. Ya, golongan betul. muda kah, golongan pertengahan ataupun golongan tua. Jadi yang terakhir sekali kita akan kongsikan ujung-ujung nanti tu Ada, okey. Sekiranya setahun memberikan peluang lah. ya sound bagi kerjasama, kita akan tentangkan lagu yang terakhir nanti. Jadi Ya, Dun Telupit. Mahu Telupit. di Dun Telupit. kenapa tiba-tiba begitu? Ya, okey. Jauh Setelah betul dia terpesong itu. setelah sekian lama kami mencari perkembangan di sebelah Parlimen Beluran, Ya. Parlimen Kinabatangan, Sampai akhirnya chat-chat kawan-kawan di sana, tapi Ya, belum kami ada tanya. respon. okey, tapi ada respon sebelum kita begini kan. Respon kemarin kan, Ya. kami ada tanya, ada kawan di sebelah Kinabatangan. Betul. Dia bilang dia nampak rancak PCS. Parti dan warisan. Oh, warisan dan bersatu Dan ke? bersatu. Rancak berkempen Memberi
bantuan pada penduduk kampung bilangnya dan Iya. dan bilangnya campaign hampir dalam seminggu 3 kali gitulah selalu maksudnya kerap. Pasti banyak aktiviti yang dibuat. Iya, banyak je Jadi aktiviti. kita ada tanya juga kemarin kan Iya. macam mana perjalanan Abu Mokhtar apa Iya. semua. Dia bilang tiada Tak nampak. Tak nampak. Jadi kami pun tanya-tanya juga kan. Iya. Itu sumber yang kami terima lah. Sekawan saudara Jirin, dia seorang mua di Kinabatangan. Jadi makeup artist. makeup artist. Jadi kami tanya dia itu je lah yang paling resep. Dia pun Arya sana. Iya. Cuma bilangnya yang sekarang yang terima aktif Parti Warisan. Warisan dan bersatu. Ada bersatu dan lagi satu apa dia bilang? Saya lupa lah. BCS tu bukan? Nah, satu lagi. Macam kalau disebut nama tu dia susah lah ujung-ujung lidah kedepot betul ini nama ini. Nama calon lah. Bukan nama orang. Nama macam nama bukan nama calon macam nama satu parti juga nah. Apa tu? Parti. Okay. Bersatu, BCS, UMNO, Barisan Nasional, UMKO, Dah, Adina. BS. Dia bilang saya ada Armada. Bersatu lah. Bersatu. Itu kan. Pemuda bersatu disebut sebagai armada. Betul. Jadi saya tanya dia mana perjalanan bukan itu. Allah bilangnya kira aku bukan ini. Aku bilangnya ikut ini Armada. Jadi perjalanannya macam mana? Dia bilang beda. Dia cerita lah. Dia kira gerakan. Dia itu sejak bilang. Mungkin ada strategi lain, strategi Yang kita tidak berbeza tahu. yang kita tidak tahu dilakukan oleh parti yang ada di Sabah ni, yang ada di Kinabatangan. Betul. Tapi adalah sedikit berita kan. Boleh lah. Sekarang kita nampak. Jadi situ ada 3 don yang akan bertanding, akan dipertaruhkan. Lamak, Sukau dan Dan buat Jun Telupit. Siapa Jun Telupit. sekira je. Okey, kenapa kita boleh katakan begitu? Menurut sumber daripada berita Sabah, Bersatu Telupit terdesak kerana tiada sokongan. Okey, apa yang saya baca daripada awal tadi sebenarnya memang sudah disebutkan ada berlaku lompat, ada perletakan jawatan ataupun ada perlantikan baru bekas UKO ini pergi kepada Parti Bersatu. Jadi diorang letak di situ Bersatu Telupit terdesak. Dia kata disebabkan tiada sokongan, diorang tarik ahli daripada UKO masuk Bersatu dan mengeluarkan statement mengatakan ada 200 ahli baru yang telah didaftarkan daripada UKO pergi kepada Parti Bersatu. Jadi sebab tu dia kata Bersatu Telupit ni terdesak. Ini kenyataan dikeluarkan oleh UKO bahagian Beluran. Okey. Suara okey lah kan? Sound problem sis. Selamat pagi kakak. Berakhir begini juga. Bila aku menyanyi lagu begitu. Dah boleh sudah. Jadi simpan letak tepi, kita cari kabel yang baru Masih juga. buat hiasan. Tak, itu memang. Supaya kita boleh sampaikan yang topik terakhir ni. Kita baca daripada UKO punya statement. Akhir-akhirnya mesti kami jadi rock begini. Ya. Dia kata apa dia? Move on. Okey, daripada beritasabah.com. Okey, UKO bahagian Beluran masih kukuh kerana cuma seorang ahli daripada generasi muda UKO menyertai Parti Pribumi Bersatu Malaysia ataupun Bersatu. Ia sekaligus menyangkal dakwaan seramai 200 ahli UKO dan Parti Warisan Sabah menyertai parti itu.
Ini kenyataan tegas daripada pemimpin dia. Setiausaha Penganjur Pergerakan Generasi Muda Bahagian Kau Beluran, Elvin D, berkata sehingga hari ini pihaknya tidak menerima 200 surat peletakan jawatan seperti yang digembar-gemburkan oleh pihak media. Okey. Jadi tidak fakta lah tu cerita Tidak tu kata. tadi. Dia bilang PBBM atau Bersatu tidak sepatutnya mendidik belia dengan cara berbohong kepada rakyat. Okey. Begini sebenarnya ayat-ayat yang biasa juga kita dengar sebenarnya masa pilihan raya. Yang sini biasalah tu kata normal lah batu. sangat normal, tapi okeylah ada Tapi kenyataan itu balas. yang kita mau tuh sebenarnya kalau boleh yang menonton juga sama yang menyebarkan tuh kalau boleh cari fakta dia terlebih dahulu. Iya. Jangan main sebar sejak kita dah tahu fakta dia sekaligus orang bilang kalau mau share itu baca sampai habis. Jangan Baca. baca tajuk saja. Betul. Sampai sekarang kita punya message yang berkenaan dengan MH. Itu masih banyak orang yang reach. 6212 lah tu. Sampai ada yang kata pembaris dan sebagainya. Message kita cuba bawa tu sebenarnya supaya orang baca sampai habis. Betul. Jangan Kami bagi tengok tanda tajuk. soalan pun situ. Tapi Dan hashtag pun sudah kita. hashtag pun sebar berita benar, sekat berita palsu. Kita masukkan PDRM. Kita masukkan tagkan PDRM. PDRM, kita tagkan UTK, Unit Tindakan Khas, kita tag banyak pihak yang Betul. bertanggung Tiba-tiba jawab. ada orang satu komen dia bilang tak bagus tuh kamu sebar begitu bilangnya. Kamu nih bilang apa mengasih pendek bilang terus bilangnya kalau beliau report bilangnya channel dia bilangnya terus hashtag bilangnya PDRM dia tinggi tag PDRM. Disitulah sebenarnya itu kita letakkanlah kepada orang yang tidak suka membaca sampai habis. Dia suka baca tajuk ya, tapi saya suka orang yang tidak suka baca tajuk tapi dia akan baca link itu sampai habis. Iya, Jadi betul. dia tidak cepat melata. Betul. Jadi bukanlah pembaris yang dikatakan lurus, tetapi Bengkok. dia cari benang yang mudah bengkok dan dilentur begitu. Jadi balik pada cerita ni, biasa adat sebenarnya dalam pilihan raya. Ya, betul. Memang akan ada orang keluar tukar baju, salin baju, hantar borang, serah borang, kami terima pendaftaran, yang sana menafikan, yang ini bilang betul, terpulanglah pada dia, nanti kita tentukan di kertas undi. Itu biasa. Normal Cuma sudah. yang biasanya hari ini kita dapat cerita daripada Parlimen Buluran, kita dapat daripada Dun Telupit, dan kalau mengikut maklumat yang saya pernah terima sebelum ni, Elvin D ini sebenarnya bakal calon. Oh Di Dun wow. Telupit. Jadi tahniahlah kepada calon muda. Muda, Masih muda. masih muda. Ada kesenggel? Tidak tahu, sesuai dengan sekiranya. Dan memang sesuai. Kawan baik saya sedar ni. Orang dia ni lihat pada baju dia memang orang sungai lah ni ya. Iya. Orang sungai. Dia daripada Pati. Antara dua lah, sungai dan juga dusun yang mengenakan pakaian Tradisi. Jadi begitulah antara cerita yang dapat kami kongsikan daripada Kinabatangan, Beluran, Libaran, Sandakan dan Batu Sapi. Iya, dan alhamdulillah tapi buat masa ni Mudah. masih ranking lah kita katakan yang masih ranking dalam berkempenan masih juga parti apa tu? PCS. Pati Cinta Sabah. Pas ada sedikit. Sebab asal aku scroll nama si kak saya tak mau mention lah nama kawan tu kan. Asal nampak nama dia mesti dia akan share benda-benda yang tengah berkempen keluar rumah, berjalan ke kampung-kampung, lepas tu dengan penampilan baju yang dengan hashtag vlog semua. Dan memang menyenang lah. Jadi memang aku rasa kalau Ada buat potensi masa ni, ke? aku rasa memang ada potensi lah. Dan yang paling best dia memang nampak dia punya orang-orang yang ikut berkempen pun semuanya masih muda. Masih muda. Bertenaga. Jadi nampak sangat di situ dia orang yang lagi menonjol di situ. Sangat sekarang. menonjol. Jadi kita masih mencarikan lagi nama apa tu mana-mana parti yang boleh seimbang kan. Bayangkan Guys. seandainya PCS ini diangkat sebagai parti yang menang dalam pilihan raya, diorang ni parti yang baru tau. Tiba-tiba dia boleh menang. Sejarah betul. Tenggelam sedikit. Ini kalau sekira Gina ni pun bilang bayangkan. Jadi orang bilang jadi kalau diorang dapat menang memang satu rekod, satu sejarah baru tercipta di Sabah. Bermaksud diorang punya perkempenan itu berhasil dan Berhasil. memang pandai Diorang mengambil hati Jadi rakyat. pernah dengan hashtag Cinta-cinta. cinta-cinta Ya, tu. betul. Apa dia punya hashtag tu? Cari lagi. Kalau itu di sini macam tiada. Ini betul ada. Dia kena tengok di situ. Okey, Di situ nanti ada. Mari kita tengok kat sini. Dia bagi love begitu cinta Sabah, dia bagi sokong ni apa semua.
Okey, kami adalah neutral. YTV sangat neutral. Kalau kami nampak itu lebih, memang kami akan cerita dia lebih. Lepas tu, orang-orang dia pula mesra dengan YTV, mesra media. Betul. Senang betul dapat info. Sebelum ni pun dapat juga daripada Bersatu. Jadi, jangan kedekut untuk berkongsi maklumat kamu dengan YTV. Sebenarnya kita bukannya nak jatuh ke orang. Kita Tidak. nak open ke orang, tapi kami rasa Tapi kami up tu, balance lah kan? balance lah. Cerita parti ni. Kita sebenarnya bukannya up sangat pun, kita highlight diorang. So diorang punya perkembangan tu bagi kesan yang terbaik. Ya, pas pun kami cuba cari maklumat dia. Tapi dia lebih banyak cerita. Memang dia akan cerita pasal Cikgu Sahar. Cik Sahar, cikgu apa lagi tu? Sebenarnya bukan itu je. Tengok kami orang sampai cari pemuka tanya dengan kau kinamatan apa perjalanan. Tak ada. Tiada. So, Jadi, tak ada info. ini saja yang mampu kami ceritakan pada hari ini. Jangan lupa kami semarakkan Merdeka hari ini. Ya, kita dah lama tak kenal ke YTV kan. Tapi kita semarak YTV niaga. di mana? Dapat orang semua. Saya rasa orang sudah mula tahu di mana kedudukan YTV, apa fungsi dan peranan YTV, dan kami bersama bergabung di bawah Bumbung Semarak Niaga, dan kami menanti kehadiran kamu semua untuk menyemarakkan kemerdekaan, membawa gelombang Kalau PRN kamu boleh klik pengsan dari tempat-tempat, pengsan dari tempat-tempat. Kesabut Paling best ada. kalau kamu orang boleh jalan dengan pergi printing nombor 1. Sandakan di Semarak Niaga. Bolehlah betul, kamu di bawa sana. bahan-bahan kempen kamu, cetak baju kamu, cetak banner banting bendera yang kecil molek begini, ataupun ada ala-ala begini macam ada muffler yang kamu pakai tapi musim panas ni. Mungkin boleh cetak payung. Dan SOP mesti boleh cetak mask. Face Ada mask. lagi? Apa lagi? Ada lagi Apa? topi. Topi, yes, boleh. Panas-panas, nombor redup sikit pakai. Lelaki perempuan boleh Ada pakai. lagi tudung. Yes, tudung ada cok. Semua ada bagus. PCS. Banyak je kami bagi satu-satu. UMNO Bersatu. Nah, jadi boleh jual dengan color yang banyak. Alright, so itu je. Sampai sini sekian, jangan lupa subscribe channel YouTube kita orang. Yes. Follow Instagram kita orang. Ya. Tweet Twitter kita orang. Lepas Ya. tu share like Facebook kita. Kalau tinggal, boleh yes, tinggal di boleh tengok YouTube. di YouTube. Follow White Music. Hashtag TV Sendakan. Boleh juga ni. Kongsikanlah apa topik yang kamu rasa sesuai untuk kamu Tinggalkan ceritakan diorang setiap komen. hari. Lepas tu besok kita akan ulas cari fakta dia. Ya, atau DM kami terus. Mudah-mudahan kami dapat maklumat yang tepat untuk kami kongsikan di dalam platform kami. Lepas tu sekat berita palsu. Sekat berita palsu. Wah, sekat berita palsu lagi. Saya baru berita benar lah. Sebar berita benar. Lepas tu hashtag TV Sendakan. Hashtag YTV. tulisan dengan hashtag YTV. Lagi